gabungan transformasi ataupun combine transformation. Sebelum kita pergi ke lebih lanjut, kita kena ingat balik, recall balik, ada 4 jenis transformation, iaitu translation, pantulan ataupun reflection, rotation ataupun putaran, dan enlargement. Okey, so kalau kita tengok kat sini, dia bagi gambaran melalui gambar rajah dalam Cartesian plane macam mana kita nak dapatkan image bila diberi objek, ataupun macam mana kita nak dapatkan objek bila diberi image. Okey, so dalam video ini saya lebihkan kepada pengiraan berbanding dengan kita mencongak ataupun kita melukis dalam gambar rajah. So dengan pengiraan kita boleh terus dapat kedudukan image tanpa menggunakan gambar rajah. Okey, so kita pergi yang pertama, iaitu translation. So dalam translation kita kena faham yang A, B, okey, dalam bentuk translasi ini adalah jarak antara objek dan image. So maknanya pergerakan objek ke image. So translation A, B ini adalah jarak antara objek dan image, dan juga pergerakan objek ke image. Okey, itu secara basic. So sebagai contoh, let's say objek koordinat dia adalah 23, image adalah 45. Ini koordinat . So dalam koordinat ini saya tukarkan dalam bentuk translasi. Baik, so kita kenal pasti jarak dia dulu. So diberi objek dan image punya coordinates, so kita kenal pasti jarak di antara objek dan image. Itu yang menghasilkan translasi ataupun pergerakan objek ke image. So kita tahu yang image adalah terhasil daripada objek, maka image punya koordinat tolak dengan objek punya koordinat. So 4 tolak 2, 5 tolak 3, kita akan dapat 2, 2. So ini adalah translation. Ini adalah translation ataupun pergerakan daripada objek ke image. So daripada objek koordinatnya 2, 3, so melalui 2 yang positif, 2 ke kanan, dan 2 yang bawah ini 2 ke atas. So kita tambahkan saja pada koordinat, maka kita akan dapat koordinat untuk image. Okey, so ini adalah basic kefahaman untuk translation. Untuk pantulan pula ataupun reflection, kita ada garis pantulan. Okey, so garis pantulan ini kita boleh analogikan sebagai cermin. Baik, ada 3 jenis cermin, iaitu X sama dengan A, di mana cerminnya dalam bentuk menegak. Kalau Y sama dengan A. Okey, A dan B ini adalah constant value. Okey, nombor-nombor integer lah, ataupun dalam bentuk pecahan, ataupun dalam bentuk nombor bulat. So Y sama dengan A, cermin dia dalam bentuk melintang. Kalau Y sama dengan AX tambah B, diberi linear equation, so cermin dia dalam bentuk diagonal ataupun condong. Okay, boleh condong ke atas ataupun condong ke bawah. Another notes, iaitu jarak objek ke cermin. Okay, jarak objek ke cermin adalah sama dengan jarak image ke cermin. Okay, P ni adalah garis pantulan. So diingatkan sekali, jarak objek ke cermin adalah sama dengan jarak image ke cermin. Baik, kita pergi kepada contoh. Baik, untuk cermin yang X sama dengan A dan Y sama dengan A, ataupun cermin yang menegak ataupun melintang. Okey, contoh dekat sini diberi ada point. Okey, saya tunjuk yang point dulu, sebab daripada point ini kita boleh faham. Bila kita faham, so kita tak ada masalah untuk nak selesaikan soalan yang melibatkan bentuk. Okey, dia ada dua jenis soalan. Soalan yang kita cari image untuk point ataupun titik, ataupun bentuk. Okey, bentuk segitiga ke, segi empat ke, tengoklah bentuk yang diberi. Okey, so point ini 23 memantul pada garis pantulan X sama dengan 5.
So kita kena kenal pasti dulu jarak dia. So memandangkan cermin dia dalam bentuk menegak, maka kita hanya fokus jarak yang melintang, okey, ataupun jarak yang mengufuk. So jarak dia daripada 2, kita fokus pada koordinat X. So daripada 2 ke 5, berapa jarak dia? So kita ambil 5 tolak 2, maka kita dapat jarak dia 3. Okey. So 30 ini adalah pergerakan titik itu ke garis pantulan. Baik. Kemudian kita tahu bila jarak dia 3 di antara objek dan pantulan ataupun cermin, maka sama juga cermin dengan image. So kita tahu yang kita punya koordinat untuk cermin yang selari dengan titik 23 ini adalah 53. Okey, 53 ni, 53. So 53 ni adalah kedudukan cermin yang selari dengan objek. So 53 ini kita tambahkan jarak yang kita fokus pada melintang, iaitu X. So 53 tambahkan dengan 30, maka kita akan dapat 83. So 83 ini adalah koordinat untuk image. So kita terus convertkan dia dalam bentuk koordinat. So 8, 3. So dekat sini lah. So ini adalah 8, 3. So ini objek, ini image. Okay. So samalah juga dengan untuk bila mana cermin itu melintang. So kalau cermin melintang, kita hanya fokus kepada pergerakan Y sahaja. Okey. Kemudian let's say cermin itu dalam bentuk condong ataupun sengit ataupun diagonal. Contoh objek adalah 2, 3, koordinat dia adalah 2, 3, memantul pada Y sama dengan X tambah 5. Baik. So kita tengok, kalau kita sketch, kita akan dapat gambaran yang macam ni. So sini adalah titik objek 2, 3 dan garisan pantulan cermin kita dia memintas pada 5 Y-intercept dan memintas pada X-intercept negatif 5. So inilah garisan pantulan. So kita boleh pilih mana-mana, sama ada kita nak pilih jarak dalam bentuk menegak ataupun jarak dalam bentuk melintang. So saya ambillah jarak dalam bentuk melintang. So kita nak tahu jarak dalam bentuk melintang, dia kena pada titik X yang atas cermin ini berapa. Memandangkan dia selari dengan titik objek, iaitu kedudukan Y dia tak berubah sebab kita hanya melintang saja, tak bergerak mana-mana. So Y dia adalah 3, maka saya masukkan 3 dalam Y untuk saya nak tahu kedudukan X di atas cermin. So X saya adalah negatif 2. So bermaksud dekat sini X dia adalah negatif 2. So macam biasa kita perlu tahu jarak dia. So jarak di antara cermin dengan objek adalah negatif 2 tolak 2, maka kita akan dapat negatif 4. So negatif 4 ni adalah pergerakan objek ke cermin. Negatif 4 bergerak kiri 4 kali, so sampailah pada X negatif 2. Okey. Memandangkan dia reflect, okey, dia reflect macam ni dalam bentuk L ataupun 90 darjah, maka kita akan terbalikkan. Okey, terbalikkan X dengan Y dan kita akan tukarkan sign. Okey. So maknanya tukar sign, yang negatif akan jadi positif, yang positif jadi negatif. Okey, so saya terbalikkan. So saya tukarkan sign negatif 4 jadi 4. So kemudian kita tahu kedudukan titik pada cermin itu adalah negatif 2, 3. So saya tambahkan saja dengan translasi untuk mendapatkan image. So negatif 2, 3 tambah 0, 4. So saya akan dapat negatif 2, 7. So negatif 2, 7 ini adalah kedudukan image. So saya convert dalam bentuk koordinat. So image saya adalah negatif 2, 7. Okey, itu antara cara-cara nak mendapatkan kedudukan image. Boleh? Baik, kita teruskan lagi.
untuk putaran ataupun rotation, kita ada dua jenis rotation, iaitu 90 darjah di mana lawan jam ataupun arah jam, dan juga 180 darjah. Tak kisahlah dia sama ada di lawan jam ke arah jam, sebab dia bergerak, dia memandangkan dia pusing 180 darjah, maka dia akan berada pada kedudukan yang sama walaupun kita melalui arah jam ataupun lawan jam. Okey, ini antara teknik-teknik dia. First, tentukan dulu jarak pusat ke objek. Okey, jarak pusat ke objek. Maknanya nak translation lah. Okey, so diberi translation pusat ke objek adalah A, B. Kemudian kita jadikan translasi yang kita dapat ini kepada translasi yang baru mengikut arahan yang diberikan. Kalau dia kata berputar 90 darjah arah jam, okey, untuk 90 darjah kita terbalikkan A dengan B. Cumanya untuk arah jam kita darabkan negatif pada bahagian bawah. Okey, kalau nak ingat, kita tengok arah jam. Arah jam dia pusing macam ni. So tengok arah dia, dia menghala ke bawah. Okey. Kalau lawan jam, dia menghala ke atas. Dia menghala ke atas macam ni. Okey, so untuk lawan jam kita hanya darabkan negatif pada bahagian atas. Sebelum tu kena terbalikkan dulu A dengan B, kemudian kita darabkan negatif pada tempat yang tertentu mengikut arahan yang diberikan. Kalau arah jam kita darabkan negatif pada bahagian bawah, lawan jam kita darabkan negatif pada bahagian atas. Okey, untuk 180 darjah pula macam mana? 180 darjah tak perlu ubah, tak perlu terbalikkan, cuma kena darabkan negatif pada kedua-dua bahagian. Kemudian ini adalah translasi yang baru. Dengan menggunakan translasi yang baru, kita dapatkan image dengan menggerakkan daripada pusat ke image dengan menggunakan translasi yang baru. So maknanya daripada pusat kita, so tambahkan dengan translasi baru, so kita akan dapat kedudukan koordinat untuk image. Okey, ini contoh dia. Contoh objek, titik dia berada pada 23 dan pusat putaran adalah 65 dan berputar 90 darjah arah jam. So first kita kenal pasti dulu translation pusat ke objek. So objek tolak dengan pusat. So 2 tolak 6, 3 tolak 5. So kita akan dapat translation dia. Ini adalah pergerakan pusat ke objek, iaitu negatif 4, negatif 2. Okay. Kemudian kita wujudkan translation yang baru memandangkan dia 90 darjah. So terbalikkan dulu. So negatif 4, negatif 2 akan jadi negatif 2, negatif 4. Kemudian arah jam, so menghala ke bawah. So kita hanya darabkan negatif pada bahagian bawah. So kita akan dapat positif 4. So dengan menggunakan translation baru, so kita tambahkan daripada pusat putaran. So pusat putaran kita 65, tambahkan dengan translasi baru untuk mendapatkan pergerakan daripada pusat menghala ke koordinat image. So kita akan dapat 49. So 49 ini adalah kedudukan image. Okey, so inilah koordinat dia. So kalau dalam gambar rajah nak bagi nampak gambaran dia, so inilah pusat putaran kita 65, ini adalah objek 23. So dia berputar mengikut pusat putaran arah jam. Okey, so arah jam ke arah sinilah. Okey, so itulah kedudukan image kita, iaitu 49. Okey, dan yang terakhir iaitu enlargement ataupun pembesaran. Okey, cara nak kira dia, let's say diberi contoh, kita dah go through dah enlargement pada video yang sebelum ini. So yang ni saya nak recall balik dan lebihkan kepada pengiraan. Let's say objek dia, titik dia adalah 23. So pusat pembesaran adalah 40 dan faktor skala adalah 2. Okey, so kita bagi gambaran kat sini. Let's say ni adalah objek 23. So ini adalah pusat pembesaran. Okey, normally dalam enlargement lebih kepada mencari bentuk, sebab kita nak tengok dia punya perbezaan dia besar ke kecilan. Tapi dalam konteks ini nak bagi faham pengiraan dia, saya buat contoh soalan yang melibatkan titik dulu.
Okey, titik tak adalah kita nampak bulat dia besar, tak titik sama saiz. Cuma kedudukan dia je akan berubah. Okey. So macam biasa, kita tahu yang faktor skala, salah satu formula adalah jarak pusat pembesaran ke image bahagikan dengan jarak pusat pembesaran ke objek. Barulah kita dapat scale factor. So bila kita rearrange, let's say lah kita nak cari kedudukan image. So kedudukan image perlulah tahu jarak pusat ke image, iaitu K darab dengan jarak pusat ke objek. So jarak pusat ke objek adalah translation. Okey, translation yang menggerakkan daripada pusat ke objek. So kita dah ada koordinat untuk objek dengan koordinat untuk pusat. So kita ambil, memandangkan dia punya perjalanan dia pusat ke objek, maka objek adalah tempat terakhir. So tempat terakhir itu perlu ditolakkan dengan tempat permulaan. So 2, 3 tolak dengan 4, 0. So kita akan dapat translation negatif 2, 3. Baik. So negatif 2, 3 ini adalah jarak di antara pusat dengan objek. So kita masukkan dalam formula. Kita tahu scale factor kita adalah 2 darab dengan jarak pusat ke objek negatif 2, 3, maka kita akan dapat jarak pusat ke image. So negatif 4, 6. So kita kena menggerakkan dia lah. So nak menggerakkan dia, ini adalah translation. Negatif 4, 6 ni adalah translation untuk menggerakkan daripada pusat ke image. Okay, so pusat kita adalah 40 tambah dengan translation negatif 46, maka kita akan dapat kedudukan image. Okay, so kita dapat 06. So dekat sini lah 06. So andai kata contoh, let's say lah kalau yang ni bentuk, kalau yang ni bentuk segi 4, so dia punya size dia nanti jadi besar lah kalau ni kat sini. So ni point ni dekat sini. So kalau point ni mestilah dekat sini, point yang ni dekat sini, point yang ni dekat sini. So dia akan jadi besar. Nak bagi gambaran. Okay. So daripada satu titik kita dah kenal pasti cara pengiraan dia, maka kita boleh teruskan dengan titik-titik yang lain untuk membentukkan gambar rajah ataupun bentuk, untuk mendapatkan bentuk. So itulah keempat-empat sifat transformasi yang kita tunjukkan pengiraan. Jom kita pergi kepada contoh yang melibatkan gabungan transformation. Untuk gabungan transformation, contoh gabungan transformasi AB bermaksud transformasi B diikuti dengan transformasi A. So maknanya kalau kita diberi AB, transformation AB, okay, A ni boleh jadi putaran, B ni pun boleh jadi putaran juga. So ikutlah apa yang diberi pada soalan itu. Tapi kita kena faham, kita ambil huruf yang last ni adalah datang dulu, kemudian yang huruf yang depan ini adalah datang kemudian. Okay, so kita fokuskan, kita kena fahamkan yang ni buat dulu, kemudian yang ni buat kemudian. Nah, ni dia bagi nampak lah. Okay, gambar rajah ni bagi nampak di mana objek lakukan transformasi B. So kita akan dapat image pertama di bawah transformasi B. Kemudian kita lakukan transformasi A. So kita dapat image yang terakhir, hasil gabungan dua transformasi ini. Tapi kalau let's say daripada image dia nak terbalikkan, suruh cari objek. So sama je kaedah dia. So kita tentukan objek di transformation A dan barulah kita tentukan objek di bawah transformation B. Okay, saya dah sebut dah tadi, soalan boleh jadi dibagi objek untuk dapatkan image, ataupun dapatkan image untuk dapat diberi image untuk dapatkan objek, ataupun dia bagi dua-dua objek dan image, dia suruh kita describe apa transformation yang dilalui. Gitu. Okey, jom. Untuk contoh ini, contoh rajah di sebelah menunjukkan beberapa segitiga dilukis pada satah kertas. Diberi bahawa transformation P, okey, P adalah translasi 3, 1. Okey, ini semua cara kita nak describe.
Ada soalan, dia bagi objek dengan image, dia suruh describe. So ini antara cara nak describe lah. Kalau translasi, kita sebutlah tengok huruf apa kan. So huruf tu sama dengan sebut translasi ataupun translation 3, 1. Tengoklah translation yang diberi. Okay, Q putaran 90 darjah, kena bagi tahu berapa darjah. Kalau 90 darjah, arah jam ke lawan jam. Okey, kalau 180 darjah tak payahlah tulis lawan jam ataupun arah jam. Terus tulis putaran 180 darjah pada pusat 34, macam tu. Okey, yang ni 90 darjah, so ada dua arah, sama ada lawan ataupun arah jam. So putaran 90 darjah lawan arah jam. So kita buat arah siap-siap. Di sinilah arah dia. Okey, 3, 4. Dan R pembesaran pada pusat, always ada center. Okey, ini pun ada center ke yang pusat putaran ni. So pusat pembesaran ada center dan kena nyatakan sekali dengan scale factor dia. Okey, baik. Soalan A dia kata P kuasa 2. So P kuasa 2 bermaksud PP. Okey, so ini yang pertama, ini yang kedua. So kita buat P yang pertama dulu. P apa dia? P adalah 3, 1 translation. So objek kita yang mana? Objek kita yang A ini. Okey, objek kita yang A ini. So daripada objek kita buatlah pengiraan. So kita pilihlah satu point je. So kita pilih point ni. Contohlah point ni. So point ini, let's say lah A, A kecil. So A kecil, koordinat dia adalah negatif 5, 2. So untuk translation mudah lah. So kita lalui P dulu. So daripada 5, 2 melalui P, iaitu translation 3, 1. So negatif 5, 2 tambah dengan 3, 1. So kita akan dapat kedudukan terbaru kita adalah negatif 2, 3. Kemudian kita melalui lagi P yang kedua. So negatif 2, 3 tambah dengan 3, 1. Kita akan dapat kedudukan image yang terakhir. Ini adalah kedudukan image yang pertama melalui transformasi yang pertama, dan ini adalah image yang terakhir apabila melalui transformation yang kedua. So 1, 4. So dia punya koordinat dia adalah 1, 4. So kat mana 1, 4? So 1, 4 sini. Okay, so sini adalah A prime kita. So secara tak langsung kita bagi tahu lah T adalah image yang melalui PP. So jawapan dia adalah image T. So image T yang melalui gabungan transformasi P kuasa 2. Okey. Baik, untuk soalan B. Soalan B dia kata RQ. So kita tulis dulu Q adalah yang pertama, R adalah yang kedua. So Q tu apa? Q adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 3, 4. So kita buat satu persatu lah. Yang ni saya bagi nampak sikit. Okay, ni asal dia A kita. So saya labelkan dulu setiap bucu. So bucu A, bucu B, bucu C, dan saya nyatakan koordinat masing-masing. Okay, so memandangkan Q tadi adalah pusat putaran 90 darjah lawan arah jam pada 3, 4. So kita kena nyatakan pusat kita 3, 4 lah. Ni pusat dia. Okey, pusat putaran. So macam biasa kita buat pengiraan. Untuk negatif 25, ini untuk C negatif 25, kita kena tentukan translation pusat ke titik objek, iaitu titik C lah. So negatif 5, 1 adalah terhasil daripada negatif 2 tolak 3, 5 tolak 4. So ini adalah translasi pusat ke objek. Okay, negatif 5, 1 adalah translasi pusat ke objek. Dan memandangkan dia lawan arah jam, so kita terbalikkan translasi ini menjadi translasi yang baru. Kemudian kita darabkan negatif dekat atas. So kita akan dapat translasi yang baru negatif 1, negatif 5. Kemudian menggunakan translasi yang baru, kita tambahkan pergerakan dia daripada pusat. So 3, 4
pusat kita tambahkan dengan negatif 1, negatif 5, maka kita akan dapat 2, negatif 1. So ini adalah koordinat kedudukan C. So sinilah 2, negatif 1. So kita plotkan. So kita buat macam tu lah untuk another 2 titik. So untuk titik A, negatif 1, 2 ini, so kita buat pengiraan, kita akan dapat kedudukan dia 5, 0. So ini adalah titik A prime. Okay, yang ni C prime. Kemudian negatif 5, 2 adalah B. So kita buat pengiraan, kita akan dapat koordinat untuk B prime. Okay, B prime adalah 5, negatif 4. So inilah negatif 4. So dalam gambar rajah tadi tak ada tunjuk sebab kita baru melalui satu transformasi. Kita kena melalui transformasi yang kedua. So transformasi yang kedua adalah pembesaran pada pusat 80. So warna biru ni lah, saya dah buat warna biru. Okey, 80 ini adalah pusat pembesaran. So kita recall balik kaedah nak mencari image melalui melalui pembesaran. Okey, so kita kena dapatkan translasi pusat ke titik-titik objek. So untuk A, dia punya translasi dia adalah negatif 30. Kemudian saya darab dengan 2, iaitu faktor skala. So saya dapat translasi yang baru, iaitu negatif 60. Kemudian saya tambahkan daripada pusat pembesaran. So saya dapat koordinat untuk image untuk A. So ini adalah A prime. So 20, 20 sinilah. Okey. So ini adalah A prime. Okey, lepas tu B kita buat pengiraan. So kita dapat 2, negatif 8. Ini B prime. 2, negatif 8 sini. Okey, ini B prime. Kemudian C kita buat pengiraan. Macam biasa kita dapatkan translation pusat ke titik objek. Kemudian darabkan dengan faktor skala. Dan dengan translasi yang kita dapat ini ditambahkan balik dengan pusat pembesaran. So saya dapat negatif 42. Ini adalah C prime. So negatif 4, negatif 2 sini. Ini adalah C prime. So saya lukis pakai ada pembaris. Okey. So ini adalah A double prime. So maknanya inilah dah melalui 2 transformation. So kita check lah ada tak? Ada, iaitu W. So kita bagi tahulah image W yang melalui transformation RQ. Macam itulah cara dia. Okey, bila kita faham pengiraan untuk setiap sifat, okey, setiap transformation, so mudahlah untuk kita nak menentukan setiap titik itu supaya kita dapat bentuk yang betul daripada transformation yang diberikan. Okey, so itu saja untuk video kali ini. Bye.